kesusahan dan kesulitan mereka, dan pada masa yang sama bersyukur bahawa Pulau Pinang tidak mengalami bencana banjir yang begitu buruk ini. Tapi kita juga harus bersungguh-sungguh dalam tugas kita demi memastikan dia juga tidak berlaku atau berulang di sini. Ini adalah sangat penting kerana kita tidak boleh hanya harap bahawa bencana tidak akan berlaku. Tapi yang penting sekali macam mana kita menguruskan krisis, menghadapi sesuatu bencana. Saya rasa ia akan menunjukkan kewibawaan sesebuah kerajaan apabila menghadapi satu bencana atau satu krisis. Biasanya dinyatakan, kalau anda tahu watak dan sifat seseorang, berikan dia kuasa. Sama juga kalau nak tahu kewibawaan sesebuah kerajaan, tengok macam mana kerajaan menghadapi satu krisis. Saya rasa itulah tanggungjawab kita semua. Adakah anda mampu menangani apabila sesuatu krisis berlaku? Ini sangat penting untuk ahli-ahli majlis bawah. Tentulah semasa bagi ucapan yang memberikan ucapan, saya ada perhatikan respons daripada ahli majlis. Dan saya sebut juga tahun lepas, saya lihat tahun ini ada juga satu ahli majlis yang mengantuk. Takkan pagi-pagi kena mengantuk. Betul, saya faham. Kecuali sakitlah, itu biasa. Tapi saya harap janganlah kita mengantuk apabila kita menjalankan tugas. Saya rasa itu penting. Tentulah bila kita membuat lantikan sedemikian, ini tak ada kena-mengena dengan Wang Hicau. Wang Hicau bisik dengan saya tadi, cakap ucapan dia tak begitu baik. Saya kena sebut awal-awal ini supaya semua tak mengantuk dan dengar ucapan saya. Tapi sebenarnya yang kita harapkan ialah kesungguhan untuk menjalankan tugas. Dan kita tidak boleh anggap ini adalah part-time occupation. Ini adalah satu full-time occupation. Kerana dilawan pun telah dinaikkan. Tanggungjawab berat. Dan pada masa yang sama, kuasa pun luas. Kadang-kadang seorang ahli majlis kalau duduk darjat kuasa yang penting, mempunyai kuasa yang lebih besar daripada seorang agung. Dan kita kena ingat, itulah beban tanggungjawab. Dan kita pun jangan lupa bahawa tugas kita ialah untuk menyokong adun-adun menjalankan tugas, kerana mereka dipilih oleh rakyat. Usaha kita untuk menjalankan pilihan raya kerajaan tempatan telah gagal di peringkat Mahkamah Tinggi. Mahkamah tertinggi iaitu Mahkamah Persekutuan. Oleh itu kita terikat dengan Akta Kerajaan Tempatan. Tentu ada pihak menyatakan mengapa tak mahu buat pilihan raya diri sendiri. Lepas itu kita latih. Kita tak boleh dengan izin have your cake and eat it. Kalau kita cabar di mahkamah buat keputusan, suka tak suka, mau tak mau, rela tak rela, kita terikat dengan keputusan mahkamah. Kita kena faham kedaulatan undang-undang. Kita jangan pandai sendiri menyatakan, oh kita boleh buat lain. Kita terikat. Kita cabar dalam mahkamah buat keputusan, kita kena ikut. Saya rasa itulah prinsip rule of law. Tapi ada setengah pihak, mereka pandai sendiri, mereka nyatakan, oh mahkamah telah tolak, kita boleh buat sesuka sendiri. Ini tak ada akal punya. Kenapa saya kata ini tak ada akal? Kerana bila kita cabar di mahkamah buat keputusan, kita kena ikut Akta Kerajaan Tempatan, ikut habis. Kalau tidak, esok hari kita tak ikut, ini mungkin dicabar. Nah, kalau dia dicabar, kesahihan keputusan yang dibuat oleh kerajaan tempatan pun akan dan boleh dipersoalkan. Bolehkah kita benarkan keadaan sedemikian berlaku? Kalau mana-mana keputusan yang dibuat
yang mereka mempersoalkan kesahihan keputusan kerana tidak ikut Akta Kerajaan Tempatan semasa membuat lantikan. Kesahihan dipersoalkan. Saya rasa itu satu risiko yang terlalu besar untuk kerajaan negeri, kerana mana-mana keputusan yang buat, kalau dia melibatkan beratus-ratus juta, itu sesuatu perkara yang kita tidak boleh main-main. Itulah sebabnya kita harap semua pihak faham. Apabila kerajaan negeri membuat keputusan untuk mencabar di mahkamah, di bawah saya mewakili kerajaan negeri dan juga Ijazah Masami mewakili pembayar cukai negeri, kita mencabar di bawah Akta Kerajaan Tempatan 1976. Dan itulah sebabnya bila kita kalah, kita kena ikut apa yang disenaraikan dalam Akta Kerajaan Tempatan. Jangan-jangan kita pandai keluar daripada apa yang kita rekan, kerana ia boleh dijadikan isu untuk dicabar di mahkamah bahawa keputusan yang dibuat oleh majlis tidak sah dan tidak sahih. Ini akan datang, cabaran akan datang tentunya daripada pihak-pihak yang tidak puas hati tentang keputusan yang dibuat oleh majlis. Mereka cakap, oh majlis ini tak sah, oleh itu keputusan tak sah kerana dia tak ikut habis peruntukan yang ditetapkan oleh kerajaan negeri. Saya tahu ada pihak yang cakap, oh tak boleh, kita boleh menang di mahkamah, tapi adakah kita sedia ambil risiko sedemikian? So itulah sebabnya saya harap semua pihak faham. Semua pun kita telah berusaha bersungguh-sungguh sampai pergi ke Mahkamah Persekutuan dan tak berjaya, kita tentu akan terus membawa isu itu kepada rakyat. Tapi apabila kita telah bawa kepada mahkamah, kita kena ingat kita pun terikat dengan keputusan yang dibuat oleh mahkamah. Tentu peguam-peguam akan mempunyai pandangan masing-masing, tapi akhirnya itu adalah satu risiko yang kita tidak boleh tanggung. Semua pun kemungkinan kita boleh menang, tapi kita tidak boleh tanggung akibat dan kesan. Macam kes, saya sebut kes, satu kes di mana kita tidak benarkan hostel bina lebih daripada 5 tingkat. Oh, masa itu bila kita cakap kita akan haramkan tak benarkan dibina, ada pihak tertentu cakap tak apa, kalau ada papasan yang kena dibayar, kita dah bantu. Kita kena bayar 20 juta kan? 20 juta. Ada orang bantu dah? Ada orang bagi orang bantu untuk MPP bayar 20 juta dah? Relax pacik. Satu upang pun tak bantu. Akhirnya kita kena tabung. So pihak yang cakap dia buat hukum membusuk, dia tak payah bertanggungjawab. Bukan macam kerajaan negeri, kita kena bertanggungjawab kerana kita ada mandat rakyat, kita dilantik, dipilih untuk menjawab jawatan tersebut. Dan ini bukanlah sesuatu perkara yang akan menggembirakan pihak tertentu, tetapi kita kena buat keputusan tersebut sebagai tugas dan tanggungjawab kita memegang jawatan tersebut. Oleh itu, semua pun saya ingin ucapkan tahniah kepada semua ahli majlis. Tapi saya pun nak berikan peringatan. Kita harap tuan-tuan dan puan-puan yang akan hadapi banyak cabaran untuk memberikan perkhidmatan yang baik selaras dengan mustaqbal CAP, ingat, ini adalah satu penghormatan yang mesti ditanggung dengan penuh tanggungjawab oleh setiap orang. Lebih-lebih lagi bila tadi disebut MPPB telah dinaiktarafkan kepada Majlis Bandaraya. Saya ucapkan tahniah bukan saja kepada Datuk Bertayah Bidi Ismail yang akan jadi Datuk Bandar pertama di Pulau Pinang, tapi juga kepada semua tuan-tuan sekalian kerana anda akan jadi ahli Majlis Bandaraya yang pertama juga di Pulau Pinang. So, saya rasa ini perayaan 2 kali. Hari ini angkat sumpah, bukan sahaja sebagai ahli MPPB, tapi juga sebagai ahli Majlis Bandaraya.
Dan saya rasa itu penghormatan berkali. Itu kita boleh bincang kemudian. Tentang Mustabaqat yang kita telah laksanakan bagi kerajaan negeri, kita boleh lihat kesan positifnya. Mereka pertama, seperti yang dimaklumkan oleh semua, bila kita mengambil tampuk pemerintahan kerajaan negeri pada 2008, kita memperkenalkan CAT 1.0, CAT 1.0, iaitu Budget Based Administration, untuk mengikis ketirisan, penyelewengan, penyalahgunaan dan juga amalan rasuah. Selepas 5 tahun ini, saya rasa kita telah melihat kejayaan. Dan untuk penggal kedua 2013, kita kena naik ke tahap yang lebih tinggi, iaitu SCAT 2.0, iaitu daripada Budget Based Administration, iaitu pentadbiran berdasarkan belanjawan, kepada pentadbiran berdasarkan hasil atau Outcome Based Administration. Apakah maksud Outcome Based Administration? Contohnya, kita belanjakan RM1 juta untuk mendirikan atau membina tiang bendera yang paling tinggi di dunia. Contohnya, betul, tidak ada sebarang penyelewengan, semua teratur, tender terbuka dan sebagainya. Tapi apa guna membina? Apa gunanya membelanjakan RM1 juta untuk membina tiang bendera yang paling tinggi? Apakah manfaat kepada rakyat? Tak ada outcome, positive outcome pun kepada rakyat. So itulah maksud outcome based budgeting, memastikan dia boleh membawa manfaat secara langsung kepada rakyat. Dan saya harap ini akan menjadi panduan kepada tuan-tuan puan-puan semasa menjalankan tugas. Budget based administration masih berjalan, tapi saya rasa telah mula meresap atau menjadi sebahagian daripada sistem pentadbiran di Pulau Pinang. Tapi kita pada masa yang sama kena masuk atau kena naik ke tahap yang lebih tinggi, CAT 2.0, iaitu Outcome Based Administration. Dan kita kena selalu tanyakan diri, apakah kesan positif, apakah manfaat yang boleh diterima oleh rakyat. Jangan hanya belanja demi tujuan belanja saja. Don't spend for the sake of spending. Saya harap prinsip ini dapat dihayati oleh semua ahli majlis. Kerana saya akan tanya bila-bila masa. Kalau tak boleh jawab, kena pecat. Salah satu aspek tentang itu budget based administration ialah untuk memastikan masalah dan amalan rasuah dan pelingan dapat dikurangkan. Kerajaan negeri telah memperkenalkan hadiah integriti yang menganugerahkan RM10,000 kepada mana-mana pegawai kerajaan yang membongkarkan amalan rasuah yang boleh menjimatkan wang awam. Ini hanya diberikan kepada pegawai kerajaan yang membongkarkan amalan rasuah. Saya telah dapat beberapa komen bahawa masih ada perkara tersebut, salah laku kecil-kecilan berlaku, tapi orang awam bimbang untuk membuat laporan. Dan sebagai satu galakan, saya ingin carakan bahawa hadiah integriti RM10,000 ini diperluaskan kepada orang awam yang membuat laporan ke atas salah laku oleh pegawai kerajaan negeri. Sekiranya atau kerajaan bersekutu, sekiranya boleh sampai mereka dihukum, didakwa dan dihukum bersalah oleh mahkamah, maka kita akan bayar RM10,000 ini kepada orang awam. Ini adalah satu galakan dan juga satu cabaran untuk membuktikan pegawai kerajaan negeri Pulau Pinang di seluruh peringkat daripada atas ke bawah adalah bersih dan beramanah. Kita kena ingat bahawa integriti adalah modal utama
kerajaan negeri Pakatan Rakyat Perwakilan. Dan kita akan lawan sesiapa yang mempersoalkan integriti kita ataupun mana-mana pemimpin, kerana kita tidak akan teragak-agak mengambil tindakan atas mana-mana pihak yang melakukan salah rasa. Dan saya rasa ini perlu demi menggalakkan orang ramai buat laporan tentang kes binangan, khususnya kalau lesen atau permit sengaja lewat dikeluarkan. Itu saya harap permohonan lesen dan permit yang memenuhi syarat yang ditetapkan boleh lebih cepat dikeluarkan agar memiliki sebarang persepsi atau pandangan negatif bahawa ia disengajakan untuk tujuan tertentu. Kejayaan Mustaqil Cek boleh dilihat dengan prestasi MPPT yang baik, di mana lebihan belanjawan setiap tahun sejak 2008 dicatatkan 70 juta pada 2011, 80 juta untuk 2012, 48 juta untuk 2013, dan saya percaya tahun lepas pun lebihan. Dan bila kita mencatat lebihan, saya rasa semua pun ambil maklum bahawa kita tidak hanya simpan wang, kita jalankan projek-projek sosial, ada program sosial, khususnya projek pembangunan, dan MPPT akan melaksanakan beberapa projek pembangunan tahun ini sebanyak 156 juta ringgit, termasuk pembinaan pasar awam di kawasan Pasir Tinggi dan pengambilan tanah untuk pembinaan pasar awam di kawasan Teluk Luar sedang berjalan. Selain daripada program naik taraf pasar-pasar awam, kompleks makanan dan tapak penjaga. Saya rasa satu kompleks penjaga yang akan siap kelak tak lama lagi ini sangat dekat Kadun Komtak, iaitu Brown, Brown Garden. Bila tak lama lagi, 3 bulan lagi, bulan 3 atau 3 bulan lagi. Ini salah satu. Dan dekat Sungai Limbung, itu kompleks penjaja pun setelah dinaik tarafkan telah memenangi pertandingan kompleks penjaya yang paling bersih di seluruh Malaysia. Bukit Gedung di Batu Maung. Ini Datuk Malik sangat bangga memenangi pertandingan paling bersih, kompleks penjajah paling bersih di seluruh Malaysia selepas dinaik tarafkan oleh pihak. Dan kita pun nak kita punya kompleks makanan, kalau nak jadi negeri bertaraf antarabangsa, kita punya kompleks penjajah pun nak capai taraf antarabangsa. Dan saya rasa kita lihat usaha dan inisiatif yang demikian. Perbelanjaan sebenar bagi tahun 2013 untuk sisa pembaca adalah 42 juta ringgit dan pembersihan awam 39 juta ringgit. MPPT telah peruntukkan sebanyak 91 juta bagi tahun 2014 dan 92.8 juta untuk 2015 untuk kedua-dua tugas utama. Pada akhirnya, perkhidmatan pungutan, mengangkut dan pembuangan sampah adalah diswaftakan kecuali kerja-kerja pemeriksaan awam yang diuruskan secara dalaman oleh Kapitan MPPT yang kini dilaksanakan oleh 795 anggota. MPPT akan mengisi tenaga pekerja tambahan sebanyak 300 orang lagi pada awal tahun. Semua kos berbelanja modal dan operasi dari segi pembersihan awam meningkat. Ia adalah satu inisiatif berdasarkan kepada dedikasi rakyat tempatan yang mempunyai kesanggupan untuk melaksanakan cabaran tugas dalam memastikan Pulau Pinang terus jadi bersih. Tentunya kita nak lihat prestasi kerja yang baik. Dan kita harap keyakinan yang ditunjuk oleh kerajaan negeri atau MPPT ke atas kerja-kerja tempatan akan dibalas dengan hasil kerja dan memberikan Pulau Pinang menjadi bandaraya atau MPPT menjadi bandaraya yang paling bersih di seluruh Malaysia.
Nilai pembangunan kasar merupakan projek-projek yang diluluskan oleh MBBP berdasarkan plan kebenaran berancang dan plan bangunan serta telah mendapat notis mula kerja atau commencement of work COW yang mana ia menggambarkan nilai sebenar nilai pembangunan di bahagian pulau. Pada tahun 2013, COW untuk MBBP adalah 388 kes. Untuk 2014, COW untuk MBBP adalah 377 kes. Pada tahun 2013, GDV atau nilai pembangunan kasar (Gross Development Value) di bahagian pulau adalah berjumlah 2.2 bilion ringgit. Hasil daripada pembangunan yang diluluskan oleh MBBP. Manakala untuk separuh tahun pertama 2014, GDP adalah sebanyak 1.8 bilion. Dan tentulah untuk tahun 2014 akan melebihi 2.2 bilion ringgit yang dicapai pada tahun 2013. Ini menunjukkan bahawa pembangunan yang pesat masih berjalan di kawasan Pulau Pinang. Semua pun ada beberapa cabaran untuk sektor pertahanan. Pada masa yang sama, MBBP juga melaksanakan program-program penghijauan dan keceriaan bandar seperti penanaman pokok, kerja-kerja landscape, menaik taraf taman dan kawasan biadab kanak-kanak serta pemasangan lampu hiasan sebanyak 11 juta ringgit. Bagi memperkasa pengurusan lalu lintas, MBBP akan meneruskan projek pembinaan dan menaik taraf jalan, menambah baik saliran serta menaik taraf laluan berjalan kaki di sebahagian jalan Majid Negeri, jalan Tanjung Tokong, jalan Mawar Meski dan jalan Zoo, di mana 21 juta ringgit diperuntukkan untuk tujuan tersebut. MBBP telah berusaha untuk menggalakkan penggunaan basikal yang mesra dan 2 juta ringgit telah diperuntukkan untuk usaha. MBBP juga turut merancang menaik taraf lampu jalan awam dan sebanyak 4.6 juta ringgit disediakan untuk penyelenggaraan lampu jalan awam di seluruh pulau. Untuk jalan, parit, bahu jalan dan laluan berjalan kaki pula, sebanyak 7.6 juta disediakan untuk tujuan menurak semula jalan awam, membaiki dan menurak lorong belakang dan juga penyelenggaraan parit. Dalam usaha mengurangkan kadar jenayah, Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT telah memperuntukkan RM485,000 kepada MBBP. Ini tentu tidak cukup. Iaitu MBBP membelanjakan wang sendiri dan telah pun memasang 102 buah kamera CCTV. Sebanyak 102 unit CCTV sedang dipasang di kawasan Pantai Utara dan persiaran Kapasik. Pemasangan kamera CCTV ini dijangka siap pada bulan April 2015. Dan pada tahun ini 2.5 juta ringgit akan dibelanjakan lagi untuk memasang 200 unit CCTV tambahan. Dan KPKT juga akan membiayai pemasangan 32 unit kamera. Saya rasa ini akan menjadikan kawasan pulau dia dapat lebih daripada 500 CCTV pada akhir tahun ini. Dan kebanyakannya atau sebahagian besarnya ditaja sendiri oleh MBBP. Dalam usaha memperbanyakkan kawasan hijau, 6 buah taman kejiranan atau neighborhood park akan didirikan. 4 buah taman pocket park juga akan disediakan. Ini adalah usaha untuk ke arah Pulau Pinang yang hijau. Akhirnya kita berasa sangat gembira bahawa MBBP akhirnya mendapat status bandaraya bersama dengan 12 buah bandar yang telah pun dinaik taraf kepada bandaraya. Syaratnya
mudah saja. Mesti ada penduduk seramai 500,000 orang dan juga pendapatan tahunan melebih 100 juta ringgit. MBBP telah lama memenuhi syarat-syarat kelayakan ini. Tapi oleh kerana sebab-sebab tertentu yang tidak ada kaitan dengan perkara-perkara teknikal, susah untuk mendapat penyerapan. Tapi semua pun dia lewat lebih baik daripada tidak dapat langsung. Oleh itu kita agak gembira bahawa akhirnya MBBP mendapat tempat yang sewajarnya sebagai satu bandaraya. Dan kita seperti yang disebut oleh Wabi Chow, MBBP menjadi bandaraya yang pertama pada 1 hari bulan Januari 1957. Dan kita akan ulangi sejarah yang cemerlang ini dengan menetapkan 1 hari bulan Januari sebagai Hari Bandaraya Kawasan Pulau untuk Negeri Pulau Pinang. Pengiktirafan yang membanggakan ini tentu akan menjadi penggerak untuk menjanakan transformasi sebagai negeri pintar dan bertaraf antarabangsa, berteraskan inovasi, kreativiti dan ilmu pengetahuan. Demi menjayakan usaha ini, kita harus memiliki modal insan yang terlatih, teknologi canggih dan toleransi kepada semua idea-idea baru secara bebas dan terbuka. Pulau Pinang memiliki 3 T: talent, teknologi, and tolerance for new ideas. Dan kita harus menggunakan syarat 3 T: talent, teknologi, and tolerance of new ideas yang memang wujud di Pulau Pinang untuk membolehkan Pulau Pinang menubuhkan creative cluster atau cluster kreatif yang boleh melonjakkan Pulau Pinang menjadi ekonomi berpendapatan tinggi dan membebaskan diri atau melepaskan diri daripada perangkap pendapatan pertengahan. Nah, semua ini tentulah bertujuan menjadi Pulau Pinang sebuah negeri bertaraf antarabangsa dan pintar yang bersih, hijau, selamat dan sihat. Kita bangga Pulau Pinang telah meninggalkan zaman jahiliah di mana satu ketika dulu digelarkan oleh mantan Perdana Menteri sebagai negeri kotor, negeri daun sampah. Kini kita harus berusaha untuk menjadikan Pulau Pinang dikenali sebagai Pulau Mutiara yang paling bersih, hijau, sihat dan selamat. Sekian, terima kasih.